Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Nama saya Ustaz Syamin. Okey, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sirah tahun 1 yang bertajuk Kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kecil. Kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kecil. Pengenalan. Okey, cuba murid-murid baca kotak pertama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Dilahirkan dalam keadaan yatim kerana ayahnya Abdullah meninggal dunia ketika baginda masih di dalam kandungan ibunya. Okey, maksudnya di sini ketika Nabi di dalam kandungan ibunya, ayah baginda sudah meninggal dunia. Oleh itu, Nabi tidak sempat melihat ayahnya kerana dia masih di dalam perut ibunya. Okey, yang kedua, kotak yang kedua, setelah dilahirkan, ibu Aminah telah menyusukannya. Selepas itu, Nabi disusui oleh 2 orang perempuan. Siapakah 2 orang perempuan itu? Okey, jom kita lihat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui oleh 2 orang perempuan, iaitu yang pertama Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah al-Aslamiyah, hamba kepada Abu Lahab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusu dengan beliau dalam beberapa hari atau bulan sahaja. Yang kedua, seterusnya baginda disusui pula oleh Halimatul Sa'diyah. Yang kedua, baginda disusui pula oleh Halimatul Sa'diyah. Dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kampung Halimatul Sa'diyah, yang pertama, Allah memberi rahmat kepada keluarga, susuan dan masyarakat desa sekeliling. Yang kedua, tanaman menjadi subur dan ternakan semakin membiak. Okey, kesimpulan kita boleh buat di sini, kesemua kejadian ini menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bakal menjadi rasul terakhir. Seterusnya, mengapakah Nabi disusukan di kawasan desa? Kenapa Nabi disusukan di kawasan desa? Apa bermaksud desa? Desa itu bermaksud di kawasan kampung. Okey, jom kita lihat yang pertama. Yang pertama, satu amalan biasa bangsawan Arab. Satu amalan biasa bangsawan Arab. Maksudnya di sini, memang menjadi adat bangsawan Arab menyerahkan bayi mereka untuk disusukan oleh ibu susuan yang tinggal di desa. Tujuannya ialah untuk memberi pendedahan kepada bayi untuk agar merasa kehidupan desa penuh dengan nilai-nilai murni. Yang kedua, dapat membentuk akhlak yang mulia. Maksudnya di sini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dididik akhlak mulia yang menjadi amalan tradisi masyarakat desa. Contoh amalan murni ataupun contoh amalan mulia yang boleh kita lihat, iaitu amanah, lembut tutur kata,
penyayang, baik hati dan sebagainya. Yang ketiga, dapat mempelajari bahasa Arab yang asli. Maksudnya di sini, Nabi Muhammad SAW diasah menguasai bahasa Arab dengan baik. Ini kerana bahasa Arab ketika itu, bahasa Arab di kota Mekah ketika itu sangat tercemar akibat masyarakat asing menggunakan bahasa tersebut. Ramai masyarakat asing menggunakan bahasa tersebut ketika di kota Mekah. Yang keempat, tidak mudah terkena penyakit. Ini kerana pada ketika itu di kota Mekah mempunyai wabak dan penyakit yang boleh memudaratkan diri. Itu antara satu sebab lah Nabi disusukan di kawasan desa. Okey, yang terakhir, yang kelima, suasana kampung yang nyaman. Seperti sedia maklum, kita dah tahu di kampung sangatlah nyaman daripada kita duduk di kota yang dipenuhi dengan masyarakat. Tak kiralah masyarakat apa pun, macam ramai lah di situ. Kalau di kampung sangatnya nyaman. Seterusnya, cuba murid-murid lihat kotak yang berwarna kelabu. Ketika Nabi masih tinggal bersama Halimatul Sa'diyah, maksudnya di sini, semasa Nabi tinggal bersama Halimatul Sa'diyah, apa yang akan terjadi? Apa yang sudah terjadi? Yang pertama, Malaikat Jibril telah mendatangi baginda. Malaikat Jibril, siapakah Malaikat Jibril? Malaikat Jibril ni ialah ketua segala malaikat. Dia telah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah datang kepada baginda. Untuk apa? Tujuan apa yang malaikat datang? Jom kita lihat nombor 2. Malaikat Jibril telah merebah serta membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul tepat pada hati dan mengeluarkannya sambil berkata, inilah sasaran syaitan ke hati engkau. Maksudnya di sini, jika Nabi tidak dipersihkan hati oleh Malaikat Jibril, berkemungkinan Nabi akan dihasut dan disesatkan oleh syaitan. Okey, apa cara malaikat buat? Apa cara malaikat buat? Mari kita lihat. Bagaimana malaikat menyucikan hati Nabi? Nombor 3, kemudian dibasuhnya di dalam bekas daripada emas dengan menggunakan air Zam-Zam. Barulah dimasukkan semula ke tempat asalnya. Kiranya Malaikat Jibril membasuh atau menyuci hati Nabi Muhammad menggunakan air Zam-Zam. Alhamdulillah. Bersyukur kita dapat mengetahui pelajaran hari ini. Okey, insya-Allah tajuk ini akan disambung untuk kelas yang akan datang. Semoga murid-murid dapat memahami dan mengambil manfaat daripada video ini. Insya-Allah. Terima kasih murid-murid. Jumpa lagi. Assalamualaikum.